Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita dapat berkumpul dan bersama-sama mendengarkan ceramah saya pada hari ini yang bertajuk Umat Berzakat, Ekonomi Berhemah, Negara Berkat. Di hari yang penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dengan menerjemahkan nilai ketakwaan tersebut, kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Agar dengan ini kita dapat beroleh kejayaan fid dunya wal akhirah, yakni di dunia dan juga di akhirat. Hadirin sekalian, antara nikmat kurniaan Allah Ta'ala kepada kita ialah nikmat memiliki akan harta dan kekayaan. Kata ulama, nikmat kekayaan dan harta yang sebenar ialah nikmat berada dalam keadaan yang baik dan hidup yang sempurna. Tetapi ingat, memiliki harta dan kekayaan adalah anugerah Allah Ta'ala kepada hambanya sebagai medan ujian kepada hambanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Maksudnya, sesungguhnya Tuhanmu Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan rezeki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Nikmat kekayaan dan kesenangan ini tidak tercapai melainkan diuruskan dan dibelanjakan mengikut maqasid syariah. Islam telah mengajarkan cara hidup, pengurusan ekonomi dan keuangan dengan menjaga dan memelihara harta. Kehadiran Islam adalah untuk mengatur aspek kehidupan ekonomi dan mengatur sesebuah negara. Dalam Islam, terdapat istilah yang disebut sebagai keadilan yang membawa erti suatu cara daripada ekonomi Islam yang juga disebut ekonomi berhemah dan berkhidmat untuk rakyat sejagat. Ekonomi Islam ditakrifkan sebagai sains sosial. Sains sosial yang mengkaji masalah ekonomi yang berpegang kepada nilai-nilai Islam. Menurut pakar ekonomi Islam, falsafah ekonomi Islam ini terbina melalui 3 asas perkara, iaitu tauhid rububiyah, khalifah dan tazkiyah. Falsafah inilah yang menjadi asas kepada pensyariatan zakat yang menjadi unsur atau elemen pembersihan, yakni tazkiyah, membersihkan roh ataupun jiwa, pembersihan pendapatan dan keuangan serta lain-lain. Dengan ini, limpahan kekayaan secara zahir dan batin dapat kita rasai. Sidang hadirin yang sekalian, sebagaimana yang diketahui umum, zakat ialah rukun Islam yang ketiga yang difardukan bagi orang Islam yang mempunyai kemampuan. Ia dikeluarkan daripada sumber harta yang halal yang telah ditetapkan oleh syarak mengikut kadar dan tempoh. Ia diserahkan kepada amil, iaitu kerajaan, dan dibahagikan kepada golongan asnaf. Jika setiap individu kaya yang memberi zakat dan dibahagikan mengikut nisbah asnaf yang telah ditetapkan,
maka telah wujudnya ekonomi yang seimbang antara masyarakat miskin dan juga masyarakat yang kaya. Jurang perbezaan ini juga akan dapat dikurangkan sebanyak mungkin dan sebanyak maksimum mungkin, dan sekali akan dihapuskan secara perlahan-lahan. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, jika kita amati, zakat merupakan hak yang dikembalikan kepada yang berhak. Ini membawa arti memberikan hak kesamarataan dan keadilan ekonomi dalam masyarakat Islam. Setiap harta yang kita perolehi itu terdapat di dalamnya harta buat orang miskin juga. Jadi kita tidak perlulah sombong dan bongkar akan kekayaan yang kita dapat. Sebelum saya mengakhiri kalam saya dan ceramah saya pada hari ini, saya menyeru untuk semua hadirin sekalian mengaminkan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami memohon agar Engkau berikanlah ganjaran yang setimpal kepada para pembayar zakat, dan Engkau jadikanlah ia sebagai pembersih harta dan berkatilah mereka. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis yang berusaha, Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Barit Bunga, barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk Amalan Berjimat Cermat Mendatangkan Manfaat kepada Sesebuah Negara. Hadirin yang saya hormati sekalian, istilah berjimat cermat sering diuar-uarkan oleh pihak kerajaan pada zaman muasir ini. Adakah masyarakat Malaysia tidak tahu berjimat cermat? Maka sebelum mulut membuka kata, sebelum lidah mengatur bicara, berjimat cermat merupakan istilah keramat yang memacu kepada kejayaan sesebuah bangsa dan negara. Tanpa amalan tersebut, maka tidak mustahillah negara akan terdedah kepada krisis ekonomi, maka mundurlah ekonomi negara tersebut. Dalam konteks ini, semua individu dalam sebuah negara memainkan peranan penting dalam mengamalkan amalan berjimat cermat. Terdapat banyak faedah yang diperoleh daripada amalan itu. Hadirin yang saya hormati sekalian, konteks syarahan saya yang seterusnya ialah apakah faedah amalan berjimat cermat? Salah satu faedah berjimat cermat ialah ekonomi negara dapat distabilkan. Hal ini kerana tanpa kestabilan ekonomi, sebuah negara tidak dapat dibangunkan atau dimajukan. Komitmen seseorang amatlah diharapkan bagi membangunkan ekonomi negara. Hadirin sekalian, bagaimanakah amalan berjimat cermat perlu dilakukan? Seseorang itu dapat berjimat cermat dengan cara membeli barangan buatan tempatan atau melancong dalam negara mereka sendiri. Apabila seseorang itu membeli barangan buatan tempatan, ia dapat mengelakkan pengaliran wang keluar dan menggalakkan wang beredar dalam negara. Jika kita membeli barangan buatan tempatan dan bukannya barangan import, wang yang dibayar oleh kita atau dikeluarkan oleh kita itu akan diterima oleh pengeluar tempatan dan wang tersebut boleh mengalir dalam negara. Hadirin sekalian, maka pendapatan yang ada, negara akan dapat membiayai pelbagai projek yang mendatangkan keuntungan, lebih-lebih lagi ketika kegawatan ekonomi. Negara juga tidak perlu membuat pinjaman kewangan dari Bank Dunia.
justru maruah negara dapat diselamatkan. Oleh yang demikian, kegiatan ekonomi tempatan dapat dihidupkan secara lebih aktif dan efektif. Impaknya, ekonomi menjadi lebih mampan. Seseorang individu atau masyarakat turut dapat membantu menstabilkan ekonomi negara dengan mengamalkan pelancongan domestik. Mereka digalakkan untuk melancong dalam negara mereka sendiri. Seperti peribahasa, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Apabila hal ini berlaku, maka secara tidak langsung ia dapat memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi. Ekonomi negara akan menjadi lebih teguh dan mantap. Wang yang dibelanjakan akan diterima oleh pengusaha tempatan dan hal ini bermakna wang itu seterusnya akan beredar dalam kalangan rakyat tempatan. Hadirin yang saya hormati sekalian, oleh itu jelas bahawa sikap berjimat cermat merupakan salah satu punca yang menyumbang ke arah kekukuhan ekonomi negara. Sejajar dengan itu, marilah kita bersama-sama mengamalkan amalan berjimat cermat, iaitu amalan yang terpuji. Hadirin sekalian, kesimpulannya, amalan berjimat cermat perlu diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat agar hasrat murni kerajaan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi tercapai. Sesungguhnya, amalan berjimat cermat dapat melepaskan diri daripada dibelenggu inflasi yang melanda negara. Secara tidak langsung, hal ini akan melahirkan warga negara yang bijak dan berhemah dalam mengurus ekonomi, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Maka, sekiranya kita sayang akan keluarga dan negara kita sendiri, daripada dibebani kebejakan ekonomi, kita perlu menggembleng tenaga dalam mengamalkan budaya berjimat cermat. Akhir kalam, sebelum saya mengakhiri syarahan saya sudahi dengan sebuah peribahasa. Budaya berjimat cermat akhir kalam, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih. Pucuk manis permatang budi, pucuk purut digetus rusa, yang manis bernama budi, yang indah bernama bahasa. Terima kasih pengacara majlis yang berbahagia, guru besar, guru-guru, rakan-rakan, kombinasi para juri yang arif lagi bijaksana sebagai penegak keadilan, penjaga masa yang budiman, dan seterusnya hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pembuka bicara. Berdirinya saya di atas persada indah tidak lain dan tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Amalan Berhemah di Jalan Raya. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi menyusur hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga dan saya peta berkata-kata. Seperti orang dahulu kata, yang buta tidak teraba-raba, yang pekak tidak tertanya-tanya, yang kecil tidak terambin-ambin, yang pendek tidak tertinjau-tinjau. Amalan berhemah dapat ditakrifkan sebagai amalan yang tinggi dan mempunyai budi pekerti yang mulia. Kadar kemalangan jalan raya di negara kita semakin meningkat yang disifatkan sebagai punca daripada sikap pengguna jalan raya itu sendiri. Sikap pengguna yang cuai merupakan faktor utama kadar kemalangan jalan raya di negara ini berada pada tahap yang membimbangkan. Sebagai pengguna jalan raya, seharusnya kita sentiasa berhemah dan mengamalkan amalan pengguna jalan raya yang betul.
Para hakim yang bijaksana lagi arif, wacana saya yang pertama, terdapat pelbagai amalan berhemah di jalan raya yang boleh dipraktikkan oleh pengguna jalan raya. Antaranya ialah pengguna jalan raya perlu pandang jauh ke hadapan. Ia dimaksudkan dengan seseorang pengguna jalan raya perlu melihat sejauh yang mungkin ketika pemanduan. Mengetahui apa yang ada di hadapan akan membolehkan kita bersedia kepada perkara yang paling buruk. Dan ini membolehkan kita mengambil langkah pencegahan yang berkesan terhadap perkara di luar jangkaan. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, selain itu, pengguna jalan raya perlu mengelakkan segala gangguan. Perhatian yang terganggu ketika memandu ialah yang paling bahaya kepada keselamatan pengguna jalan raya. Menggunakan telefon, mendengar lagu atau makan kuih sekalipun adalah contoh kepada gangguan perhatian. Walaupun sekadar mengintai mesej telefon sekadar 5 saat pada kelajuan 90 km per jam, jaraknya sama seperti kita memandu sepanjang padang bola tanpa melihat jalan. Saya tegaskan, pemanduan sentiasa memerlukan perhatian penuh. Kita bukan sahaja perlu melihat jalan, tetapi juga perlu peka terhadap potensi bahaya di sekeliling kita. Di samping itu, mempunyai pelan keselamatan ialah perkara yang tiada kurang kepentingannya. Ini bermaksud ketika memandu, kita perlu memastikan kenderaan dalam keadaan yang boleh dilihat dengan jelas oleh pemandu lain. Kita juga perlu memberi isyarat kepada pemandu lain sebelum kita bertukar lorong atau membelok supaya pemandu lain boleh menjangkakan arah tuju pemanduan kita. Selain itu, pastikan kita menghidupkan lampu apabila menjelang senja di dalam terowong ataupun ketika hujan. Amalkan ia sebaik sahaja berada dalam kawasan yang sumber cahayanya terhad. Ini dapat mengelakkan pemandu lain dari bertembung dengan kereta kita. Para hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya, kekalkan jarak selamat. Kebarangkalian amat tinggi untuk kita kemalangan ialah merempuh kenderaan di depan kita. Mengekalkan jarak selamat ialah cara yang paling mudah dan paling berkesan dalam pemanduan berhemah. Ia juga sebenarnya adalah peraturan yang kerap diabaikan oleh pemandu. Jarak selamat antara kenderaan akan memberikan kita masa yang secukupnya untuk bertindak balas. Tambahan lagi, pengguna jalan raya perlu sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Ketika memandu, pastikan mata kita sentiasa memerhatikan keadaan sekeliling melalui cermin sisi dan cermin pandang belakang. Mata kita perlu sentiasa sensitif. Jika kita dapati ada pemandu yang agresif atau cuai, tingkatkan jarak, beri laluan atau berhenti perlahan-lahan ke tepi. Selain itu, sentiasa peka akan kehadiran motosikal, basikal dan pejalan kaki. Tingkatkan pemanduan secara berhati-hati pada hujung minggu, waktu pergi dan pulang sekolah atau cuti sekolah kerana kanak-kanak terdedah kepada bahaya jalan raya. Sebelum saya mengundur diri, saya menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah kata atau tersilap bicara. Saya mengakhiri pidato saya ini dengan serangkap pantun. Minum kopi di gerai Yahya, kopi diminum di pagi raya. Pandulah berhemah di jalan raya, elakkan diri dari bahaya.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.